syarat-syaratnya mudah sahaja. Sultan Melaka perlu bina sebuah jembatan emas dan sebuah jembatan perak dari Melaka sampailah ke Gunung Ledang. 7 tempayan penuh berisi emas, 7 tempayan yang penuh berisi perak, dan 7 tempayan lagi berisi air pinang muda. Bermulalah di sebuah kampungku, Alkisah. Inilah hikayat Puteri Gunung Ledang. Di puncak Gunung Ledang dihikayatkan tinggal seorang puteri yang sangat cantik dan rupawan. Puteri Gunung Ledang namanya. Malah di puncak itu Puteri Gunung Ledang tidak tinggal bersendirian dan ditemani oleh dayang-dayangnya. Kabarnya, cerita orang dahulu kala, ada juga seorang nenek kebayan yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Puteri Gunung Ledang ini sering memberi bantuan kepada mereka yang tersesat ke dalam hutan apabila mereka masuk ke hutan untuk mencari pelbagai hasil hutan. Sesekali-sekala mereka terserempak juga dengan Puteri Gunung Ledang dan akan memberikan bantuan jika mereka ditimpa kesusahan. Oleh itu nama Puteri Gunung Ledang memang sudah termasyhur sejak zaman berzaman. Kerana kemasyhuran Puteri Gunung Ledang di kalangan rakyat Melaka pada ketika itu, apatah lagi dengan kecantikan dan kejelitaannya, maka sampailah perkhabaran itu kepada Sultan Mahmud Shah yang sedang memerintah Melaka. Timbullah hasrat dalam hati baginda untuk memperisterikan sang puteri yang cantik rupawan itu dan dijadikan permaisuri negeri Melaka. Terduduk Datuk Bendahara, beliau berfikir bukan mudah untuk mencari Puteri Gunung Ledang itu kerana bukan semua orang boleh bertemu dengannya. Tetapi apalah daya bagi Datuk Bendahara kerana Sultan Mahmud Shah adalah seorang yang sangat bengis dan pantang kalau segala kehendak hatinya itu tak dapat dipenuhi. Dan kalau ada sesiapa yang ingkar, mautlah jawabnya. Mahu tidak mahu, terpaksalah Datuk Bendahara memilih dan menentukan beberapa orang pembesar Melaka untuk mendaki Gunung Ledang dan mencari Puteri Gunung Ledang untuk dibawakan hajat Sultan Mahmud Shah meminang dan memperisterikan sang cantik jelita itu. Tiba hari yang ditetapkan, maka berangkatlah rombongan diraja ke Gunung Ledang untuk mencari dan meminang Puteri Gunung Ledang. Jauhnya bukan kepalang, perjalanannya bukan mudah untuk ditempuhi. Segala rimba belantara ditempuhi, menyeberang sungai, mendaki bukit, menuruni lurah. Perjalanan ke puncak Gunung Ledang itu memang mengambil masa yang sangat lama kerana tak ada siapa pun yang pernah sampai ke puncak Gunung Ledang untuk bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Tiba-tiba semasa perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang nenek kebayan. Jadi Tun Mamat pun bertanyakanlah, nenek tahu tak jalan untuk hamba bertemu dengan Puteri Gunung Ledang? Di mana tempat duduknya puteri yang cantik rupawan ini? Jadi nenek kebayan itu pun menerangkanlah kepada Tun Mamat laluan yang perlu mereka tempuhi. Jadi Tun Mamat bersama rombongan pun meneruskan perjalanan. Akhirnya tiba di destinasi dan tempat yang ingin mereka tuju. Tanpa mereka sedari, sebenarnya nenek kebayan tadi itulah Puteri Gunung Ledang yang menyamar kejadiannya untuk mengaburi mata rombongan diraja Sultan Mahmud Shah. Arakian apabila bertemu dengan Puteri Gunung Ledang, maka disambut baik oleh tuan rumah terhadap semua rombongan diraja. Tun Mamat pun menceritakanlah hajat mereka serta titah perintah dari baginda tuanku Sultan Mahmud Shah. Tuan Puteri Gunung Ledang akhirnya bersetuju menerima lamaran serta pinangan daripada Sultan Melaka, tetapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya ialah Sultan Melaka perlu membina jembatan emas dan sebuah jembatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang serta 7 tempayan penuh
isinya semua dengan emas. 7 tempayan lagi penuh berisi perak dan 7 tempayan air pinang muda. Tun Mamat tekun mendengar apa yang disyaratkan oleh Puteri Gunung Ledang, sehinggalah syarat yang terakhir. Terbeliak mata Tun Mamat apabila syarat yang diminta oleh Tuan Puteri semangkuk darah putera mahkota raja, anak anda kepada Sultan Melaka. Selepas itu Tun Mamat pun bergegas pulang ke Melaka, mempersembahkan segala permintaan yang dibuat oleh Puteri Gunung Ledang. Mendengar syarat-syarat itu, jatuh murka baginda tuanku dan baginda sangat kecewa. Baginda bersumpah tiada siapa pun yang akan mengahwini Puteri Gunung Ledang, dan akhirnya Puteri Gunung Ledang dititahkan untuk tinggal bersendirian di puncak gunung itu untuk selama-lamanya. Kata orang tua, Puteri Gunung Ledang masih berada di puncak Gunung Ledang sehingga ke malam.